Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis Encik Zainal, yang dihormati yang muhormat Tuan Haji Azmin Ali, tuan-tuan pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang kedua selepas sambutan Maulidur Rasul ini, kita masih lagi malah semakin bersemangat untuk menyambut Maulidur Rasul, untuk sama-sama kita mengagungkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama mengamalkannya. Dan ini ceramah maulud saya yang keempat dalam 2 hari ini. Semalam hari Jumaat saya di Masjid Enggor di Kuala Kangsar. Malam tadi saya di forum perdana di Felda Trolak Selatan di Sungkai. Saya sampai di Ampang tadi jam 2:30 pagi. Dan tadi pagi kita ada kuliah subuh di Taman Melawati. Dan sekarang saya bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah malam nanti saya kena ada di Taman Sekudai Jaya di Johor Bahru pula. Ya, sampai besok ada 3 tempat di Johor. Malam besok saya ada di Taman Kampung Ceras Baharu di Ceras. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan tengok daripada surah Toha juzuk yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surah Toha ni juzuk yang ke-16, surah yang ke-20. Jadi banyaklah orang faham surah Toha ni surah yang kita belajar boleh melembutkan hati. Kalau kita baca boleh melembutkan hati orang yang keras hati. Sayyidina Umar yang keras hatinya itu pun bila baca surah Toha ni lembut hati dia, lalu memeluk agama Islam. Saya tengok pada surah Toha ni sebab kita bila selawat kita akan sebut Toha. Itu yang saya ambil pagi ni surah Toha ni. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kenapa sebut Toha? Kenapa sebut Yasin? Setengah kita selawat je, apa Toha apa Yasin. Toha lah ustaz, dia sebut Toha, saya Toha lah ustaz. Selawat kita, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Selawat salam ke atas Toha, pesuruh Allah. Sebab Toha itu ialah nama gelaran menurut setengah ulama tafsir, nama gelaran bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut di Masjid Ar-Ridwan hari itu, nama Nabi Muhammad ni ada 5. Yang pertamanya Muhammad, yang keduanya Ahmad, yang ketiganya Al-Mahi, yang keempatnya Al-Hashir, yang kelimanya Al-Aqib. Ini 5 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Aqib.
Yang keenam ditambah oleh ulama Taha. Yang ketujuh Yasin. Ada 7 nama bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Yasin. Kenapa Taha ni dikatakan nama gelaran Nabi Muhammad? Kenapa Yasin nama gelaran bagi Nabi Muhammad? Sebab di selepas Taha ada perkataan ka. Taha ma anzalna alaika. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada kamu wahai Muhammad, litashqa, untuk kamu menjadi susah. Sebab Allah Ta'ala gunakan perkataan ka. Tidaklah kami menurunkan kepada kamu Al-Quran ini wahai Muhammad untuk menyusahkan kamu. Jadi ka ini ganti nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupa juga dengan surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada perkataan innaka, sesungguhnya kamu. Yasin, demi Al-Quran yang bijak, sesungguhnya kamu adalah Rasul. Jadi Yasin itu pun nama Nabi Muhammad, Taha itu pun nama Nabi Muhammad. Sebab itulah dipanggil ataupun disebut Yasin dan Taha adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah berkata di dalam surah Taha ini, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran. Apa tu? Hello. Ada ya? Ada ya? Hello. Okey. Sebab apa ya? Dia marah ke gitu? Tidaklah kami menurunkan kepada kamu Al-Quran itu untuk menyusahkan kamu. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut Al-Quran ini tidak menyusahkan kita, bermakna kalau kita tak mengikut Quran, kitalah yang susah. Bila kita tak ikut Quran, kitalah yang susah. Hari ni jadi susah ni pasal tak nak ikut Quran lah. Saya tadi tuan-tuan punya duk maki dalam kereta, marah, geram. Saya baca dalam surat khabar, ada orang yang pijak budak, sepak budak sampai mati budak umur 3 tahun. Dipijaknya kepala budak tu, disepak, ditendangnya macam bola. Umur 3 tahun. Mati budak tu. Siapa dia? Kekasih mak budak tu. Boyfriend, driver taksi. Bercinta dengan driver taksi 6 tahun. Akhirnya anak sendiri tuan-tuan mati. Yang herannya pula, budak tu dipukul, didera di hadapan 50 orang. 50 orang pakat duk tengok. Satu laki-laki dewasa pukul dan seksa budak. Apa nak jadi masyarakat Malaysia ni? Macam cerita Tamil. Tuan-tuan tengok cerita Hindustan. Hero bergaduh dengan orang jahat, orang kampung tengok keliling. Bukannya buat apa, tengok. Baru datang Inspektor Sahab. Last sekali. Kenapa tak dileraikan? Kenapa tak ni? Bila wartawan tanya kepada orang tu, orang tempatan tu, dia kata, kami diugut, jangan campur tangan. Kepala otak dia tuan-tuan. Bodoh punya demo 50 orang, takkan takut pada seorang tu. Selamatkanlah nyawa budak tu. Budak tadi dilempar dalam kereta, diterajang lagi dalam kereta, ditinggalkan di hospital, lari. Sebab apa jadi macam itu? Sebab tak nak ikut Quran. Al-Quran yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita ni 23 tahun tuan-tuan, untuk menjadikan hidup kita selamat. Kita hidup berbilang bangsa dalam Malaysia ni, India, Cina, Melayu, semua ada. Kalau kita tidak mengikut kepada Al-Quran, dia akan menjadi huru-hara. Yang boleh menjadikan kita tenang, yang boleh menjadikan kita selamat, yang boleh menjadikan kita ni berbahagia, ialah apabila kita mengikut Quran. Bila kita tidak mengikut Quran seperti mana yang diwasiatkan oleh Rasulullah junjungan kita, maka sekarang ada anak tak menenangkan jiwa.
Ada isteri menyusahkan suami. Ada suami yang memeritkan isteri. Semalam saya pergi ke Enggor, ada satu pengurusi jawatan kuasa kampung minta saya ceramah. Nama kampungnya Kampung Perit. Tuan-tuan, susah benar nama pun Perit. Ya, kampung susah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini Nabi Muhammad datangkan kepada kita untuk menyenangkan kita. Jadi macam mana nak tengok Quran? Masing-masing mempunyai penilaian, tafsiran, huraian macam mana Ustaz? Senang saja nak tengok Al-Quran, tengok pada Rasulullah. Rasulullah itu dipanggil sebagai Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang bercakap. Agak-agak tak faham bahasa Arab, tengoklah Nabi buat. Tengok Nabi buat, tengok Nabi cakap, tengok Nabi punya akhlak, tengok kepimpinan Nabi. Maka apa yang Nabi pimpin, apa yang Nabi cakap, apa akhlak Nabi, diam Nabi, semuanya itu adalah intipati daripada Al-Quranul Karim. Jadi jangan kita kata pula saya tak ada belajar bahasa Arab Ustaz, mana faham Ustaz. Apa susahnya? Belajarlah tentang Nabi. Bila kita belajar tentang Nabi, sunnah Nabi, kita tengok Nabi, maka kita sudah belajar Al-Quran secara tidak langsung. Sebab itulah datangnya Maulidur Rasul. Apa sebab kita sambut maulid? Tujuannya ialah untuk baca kisah Nabi, untuk belajar tentang apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi buat. Secara tak langsung kita sudah belajar Al-Quran secara hidup. Sebab ada orang kata buat apa sambut maulud, kata dia. Tak ada faedahnya. Apa tak ada faedah pula? Banyak pun faedah. Tuan-tuan cuba tengok kita di sini. Bersatu hati tuan-tuan. Malam semalam saya di Pelda Terolak, beribu-ribu orang. Bukan setakat lemon, beribu orang pun beribu. Setengahnya beribu-ribu lemon aja. Semalam di Pelda Terolak Selatan, ya Allah, pengurus Pelda kata Ustaz, tak pernah lagi ramai macam ini Ustaz, kata dia. Saya seronok. Sebab apa saya seronok? Sebab orang PAS ada. Sebab orang UMNO datang. Sebab orang adil pun bekerja sama. Duduk kemah dekat 10 kemah. Yang atas jalan, yang duduk di bawah atas dataran, yang duduk di pintu masuk, yang duduk atas pokok. Hebat tuan-tuan. Semuanya bekerja sama. Itulah yang kita nak. Apa yang penting kerja sama. Semalam kita dapat. Tak ada gaduh-gaduh pun tuan-tuan. Apa kita nak gaduh? Macam kita di sini, apa yang kita nak gaduh tentang politik? Sudahlah. Dah YB Azmin menanglah. Dialah YB kita. Apa masalah? Kita kerjasama dengan dia pula memastikan bahawa kelancaran pembangunan, kelancaran kehendak penduduk dan sebagainya ada saluran dia. Inilah dia politik. Politik senang. Cuba tuan-tuan tengok bila Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, orang bertikai siapa yang nak jadi khalifah, pemimpin mengganti Rasulullah. Datang orang-orang Madinah Ansar, dia kata Madinah ni asalnya bumi kami. Kami ni orang Madinah, kami orang sini. Kami orang asal sini. Jadi yang patut jadi khalifah kami lah. Dalam bahasa Paris, Kemal lah kata dia. Kemal ni orang luar, Kemal ni orang sini. Dah. Satu lagi Kemal. Kemal orang sini, Kemal lah yang patut jadi khalifah. Kemal orang asal. Jawab Abu Bakar, jawab Umar. Dibacakan satu hadis Nabi. Orang yang layak menjadinya ialah Arab Quraisy. Sebab Nabi pesan, pengganti selepas aku ialah Arab Quraisy. Bila disebut Arab Quraisy, orang Madinah bukan Arab Quraisy. Maka dilantik Abu Bakar. Bila dilantik Abu Bakar menjadi khalifah, orang Ansar Madinah pun bersetuju dengan Abu Bakar dan tidak ada gaduh-gaduh lagi. Sebab dia adalah pemimpin kita. Kalaulah bangsa kita, orang Malaysia faham macam ini tuan-tuan, senang. Hidup kita senang. Setiap satu benda semuanya ada dalam Quran. Setiap satu perkara semuanya diperbuat oleh Nabi SAW. Itulah tujuannya kita buat maulid.
Jangan tuan-tuan kata sia-sia pula. Tak ada sia-sia tuan-tuan. Lepas ni makan. Banyak makanan. Sia-sia apa? Maulid ni seronok. Kita boleh tahu Nabi. Kalaulah kita tak buat maulid, berapa ramai orang yang tak tahu tuan-tuan. Saya sebutkan tadi 7 nama Rasulullah. Berapa ramai yang tak tahu? Oh 7. Ingat 1. Itu belum tanya lagi anak Nabi lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. Oh 7 anak Nabi, ku fikirkan 5. Kadang-kadang dalam majlis ini baru kita tahu anak Nabi. Kadang-kadang anak-anak tadika kita yang balik mengajar kita, mak, adik tahu lagu anak Nabi? Bapak kata, bapak pun tahu juga. Cuba bapak nyanyi. Cik Baba jatuh dalam parit. Nah, yang itu dia tahu. Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Tuan-tuan, benda ini berlaku dalam maulid. Sebab tu kita sambut maulid daripada kita kecil sampai sekarang. Mana ada jemu? Tuan-tuan datang maulid ni ada jemu? Tak ada jemu. Sebab apa tak ada jemu? Sebab baca Quran tak jemu. Bila baca Quran tak jemu, Nabi Muhammad tu jelmaan daripada Al-Quran. Maknanya kalau kita cerita tentang Rasulullah, kita takkan jemu. Sebab Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah meniru Al-Quran. Apa yang Rasulullah buat takkan jemu. Apa yang disebut oleh ustaz, ustazah, dalam cerita Maulidur Rasul, tak ada siapa pun jemu. Maklum-maklum ni datang maulid sudah berapa puluh tahun. Daripada belum kahwin sampai udah bercucu, mana ada jemu. Cerita bab Nabi ni tak menjemukan tuan-tuan. Cuma cerita bab orang lain jemu. Tapi cerita bab Nabi ni datang ustaz lain cerita bab lain. Datang ustaz nu cerita bab ini. Datang ustazah sana cerita bab itu. Datang penceramah ini cerita lain. Sebab apa? Sebab kita akan rasa seronok. Macam mana kita seronok baca Quran. Mana ada jemu baca Fatihah. Padahal kita dah semayang 5 kali sehari, 4, 3, 4, 2. Al-Fatihah tiap-tiap hari. Ada tuan-tuan jemu? Bila semayang maghrib tu imam baca surah Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada makmum kata, tukarlah surah lain. Jemu baca itu, baca mana ada tuan-tuan. Melainkan orang gila je. Tak ada cadangan langsung. Ada tak jawatan kuasa masjid buat cadangan? Tuan Imam, saya mencadangkanlah, saya sebagai makmum boleh tukarlah surah lain, Fatihah. Jemu dengarnya, tak ada jemu. Cuba benda lain tuan-tuan buat. Sebab itulah tuan-tuan ni minat pada Piramli. Sebab Piramli tu tiru sebiji dok daripada Al-Quran. Lagunya lagu Al-Quran, ditulisnya di dalam seni kata, dalam tulisan Jawi. Kan baru ni mati Ahmadi Hasan tu. Kawin, 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 nikah dan kawin. Sampai sekarang lagu dia sedap. Boleh kata boleh. Ingat lagu Pak Cat Ahmadi Hasan tu. Dulu Ahmadi Hasan ni penyanyi Pok Yeye. Tahun 60-an dulu dia Pok Yeye. Lagu Yeye lah. Dia menyanyi lagu Nona, kemanakah Nona, jalan seorangan, tiada berteman. Tu lagu Ahmadi Hasan lah. Asal lagu Kishore Kumar. Hindustan punya lagu tu. Rona, kebinahi Rona, cahe tu cahe. Itu lagu Kishore Kumar. Ditranslate pada Ahmadi Hasan. Ahmadi Hasan tahun 80-an dia buat lagu nasyid. Lagu nasyid itu dicipta, dikarang oleh abang dia, Ustaz Khalid Hasan. Allah yarham dah. Ustaz Khalid Hasan ini dia mengajar tajwid, dia buat cipta lagu nasyid. Kalau dia mengajar orang perempuan tajwid, kadang-kadang orang perempuan tak nak baca Quran, dia nak belajar je, baca tak nak tajwid ni. Kak baca Quran.
Uzur. Asal kelas uzur? Asal uzur kelas? Bila nak belajar Quran ni? Akhirnya Ustaz Khalid Allah yarham ni tuan-tuan, dia belajar, dia ngajar tajwid dalam bahasa Melayu, tulis jawi, baca macam bertajwid. Macam mana orang uzur pun boleh baca. Sin, alif, sa, ya, saya suka. Sa, 2 harakat, mak asli. Saya suka makan. Nampak lah. Jadi nampaklah. Jadi yang mana uzur pun kena baca lah. Sebab tulisannya saja jawi, dia ni lah yang karang tu. Jadi kalau tuan-tuan meniru bahasa pelajaran Quran, dibawa lagu, tuan-tuan takkan jemu. Sebab itulah P. Ramlee dia ambil lagu tajwid, dia ambil lagu Quran, dibuatnya lagu. Sistem lagunya akhirnya orang minat pada lagu P. Ramlee. Jangan-janganlah adik angan-angan merayau ke alam impian. Nampak tak? Cerita apa tu Kak? Musam Janggut 1958. Jangan jin alif ja mak asli, jangan lebih pada 2 harakat. Jangan ainun ngan nga nun ngan nun mati jumpa dengan jin dengung, ikhta lu. Janganlah adik angan-angan. Nampak? Merayau, yau tu pendek sebab huruf lin. Dia tak boleh merayau, tak mau dia, tak sedap dah. Dia kena pendek. Merayau ke alam impian. Mim mati jumpa alif. Alam impian. Itu nama dia izhar syafawi. Sebab tu dia tak ada dengung. Dia tak boleh merayau ke alam. Tak mau dia. Bila lagu-lagu itu ikut Quran, sampai sekarang kita suka. Lagu sekarang dia tak ikut Quran. Orang tak dengar dah. Mana orang dengar dah tuan-tuan? Ada orang dengar tak? Fantasia datang bulan ada? Tak ada dah. Fantasia datang bulan pula. Fantasia bulan madu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Bulan madu di awan biru. Berapa harakat bu? 4. Siapa nak dengar lagu tu? Bu tu mak asli bawah. Bu. Bila dipanjangkan bulan madu di atas pelangi. Mana ada orang minat lagu tu dah? Tak ada dah. Tambah ye lagi orang tak minat. Udah macam nak menekan kamu ni. Tuan-tuan tengok lagu tu, dia hanya akan bertahan sekejap. Tambah lagu sekarang ni, lagu-lagu hak meleleh. Lagi orang tak suka. Sekejap je orang suka. Lama-lama orang tak mau dah. Apakah perasaan benci? Rasa nak tidur. Tu pun orang minat tu yang pelik tu. Tapi minatnya tak lama sebab dia tidak berpegang kepada Al-Quran. Sesuatu yang kita pegang daripada Quran, sesuatu yang Nabi Muhammad buat, mesti cantik, mesti sesuai. Yang inilah tujuan Maulidur Rasul. Kita naikkan semangat balik. Kita buat perarakan. Saya tengok dalam paper hari ni macam-macam perarakan. Yang barak dalam hujan, yang belarak tengah panas, macam-macam. Tak salah perarakan, walaupun Nabi tak buat perarakan. Tapi zaman sekarang ni kita kena buat kepentingan itu. Kepentingan menunjukkan kekuatan orang Islam, kekuatan perpaduan orang Islam, kena buat. Saya suka kalau tuan-tuan pagi ni buat perarakan, pusing satu taman. Sallallahu ala Muhammad. Seronok tuan-tuan. Saya tahun ini je sekolah saya tak buat perarakan sebab bajet tak cukup. Nak sedia makan, nak sedia itu, sedia letih tuan-tuan. Banyak kerja saya nak buat lagi. Jadi kita tangguhkan dulu. Pasal bajet tak ada. Bila saya buat perarakan 3-4 tahun lepas tuan-tuan, yang kaki 6 pun belarak. Kita kaki 2, dia kaki 6. 4 pangkat. Jalan. Sallallahu. Lalah dia berhenti naik motor. Udah tak lalu jalan kata dia. Tahan motor dia.
Seronok kita rasa semangat kepentingan itu. Sebab tu dalam negara, dalam dunia ni perarakan semua tu. Dalam kemerdekaan, bila datang hari kemerdekaan, kita buat perarakan saja-saja ke kita buat perarakan, tuan-tuan? Tidak. Kita buat perarakan dalam hari kemerdekaan tu nak tunjukkan bangsa yang hebat, kekuatan yang hebat, kasih sayang yang hebat, perpaduan yang hebat, tentera yang hebat. Cuba kita tengok Iran. Bila dia buat perarakan kemerdekaan dia, puluhan ribu rakyat dia masuk, tentera dia masuk. Bukan setakat dia saja-saja buat perarakan, dia nak tunjukkan kekuatan kereta kebal dia. Boleh tembak sampai 500 km, kekuatan kereta kebal dia. Kemudian ditunjukkan pula peluru-peluru berpandu yang boleh tembak sampai ke Israel. Kemudian ditunjukkan pula pesawat-pesawat yang buat lintas hormat, dan pesawat ini tidak ada pemandu, tidak ada pilot yang bawa dan tak dapat dikesan oleh radar. Jadi Amerika gerun, Israel pun takut. Oi, hebat depa ni. Pasal dia tunjuk. Kau serang kemen serang kemen balik. Udah tuan-tuan. India pun dia buat tunjukkan perarakan. Dia tunjuk bom dia tunjuk peluru berpandu dia tunjuk kereta kebal dia. Hebat. 2 minggu lepas tu Pakistan pula buat hari kemerdekaan. Pakistan pun tunjuk peluru berpandu dia. Kalau komen ada, kemen pun ada. Udah, diam India. Sebab itu bila kita buat sambutan Maulid ni, saya suka tuan-tuan, biar parking sebagai jalan tak apa. Biar nak masuk pun susah. Sebab tunjuk pada masyarakat bahawa kita sayang pada Rasul. Tunjuk pada masyarakat bahawa kita ni walaupun berbeza pendapat dan berbeza politik, tetapi apabila Islam, apabila Rasulullah, apabila kepentingan orang Islam bersama, kita adalah bersaudara. Kita adalah bersatu. Kita adalah masyarakat yang tidak lagi mengira pahaman politik, melainkan sama-sama sayang pada Rasulullah. Ya, inilah yang kita nak. Dan hasilnya kita dapat pada hari ini. Cuba tuan-tuan tengok. Ada orang keadilan datang, ada orang PAS sampai, ada orang UMNO datang, orang tak ada parti pun sampai. Ni belakang saya ni, mana ada parti ni? Tempat-tempat. Mengundi pun tak pernah ni. Datang demo tuan-tuan. Inilah yang kita nak daripada kasih sayang, daripada Maulidur Rasul ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran ini, Al-Quran ini illa tazkiratan liman yakhsha. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut pada Allah. Peringatan bagi orang yang takut pada Allah. Orang yang tak takut, dia tak akan pakai Quran. Orang yang tak takut, dia tak akan respect Quran. Orang yang tak takut, dia tak akan pakai Quran. Dia tak akan ikut Nabi Muhammad. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, kalau orang yang takut kepada Allah, dia mesti pakai Nabi Muhammad. Tadi saya dah sebutkan tadi di dalam kuliah subuh tentang surah Al-Lail ayat 4, 5, 6 sampai 7, 8, 9. Allah Ta'ala sebut kepada kita suratul Lail juzuk yang ke-30. Tuan-tuan duduk di sini semua ada masalah. Saya ni tuan-tuan tak tahulah. Hari ni saja saya buka je handphone, udah 20 panggilan. Mesej belum lagi. Macam-macam soalan. Macam-macam soalan SMS. Satu SMS dia kata, Ustaz, di mana tempat saya nak berbekam, Ustaz? Ya Allah. Nak bekam pun tanya saya. Ay, ya Allah, letih tuan-tuan. Ada satu mesej saya baca pada tuan-tuan ya. Saya bacalah, saya sekadar baca je lah. Ya, sekadar saya baca. Tengok sekejap, sabar-sabar ya, kejap ya. Bila mesej ni dapat? Semalam ke kemarin ke? Jadi tuan-tuan, pelik-pelik juga mesejnya. Siapa yang nak? Ni satu contohnya. Ustaz, boleh tolong carikan suami untuk kawan saya, umurnya 26, pegawai, kata dia. Ya, saya jawab balik, tak payah cari-cari, saya mu ada, kata dia. Apa susah cari? Dia jawab balik, boleh ha? Kalau ustaz untuk saya je, kata dia. Ini mahu, tuan-tuan. Yang bukan-bukan. Jadi ustaz ni tuan-tuan udah jadi multi purpose dah.
Ya, kita takut besok jadi pempos saja. Jadi tuan-tuan, bila kita ikut Quran, dia diturunkan peringatan bagi orang takut. Saya semalam tengok Maulidur Rasul TV3, cerita mayat berulat. Balik ceramah lari engkau tu tuan-tuan, tengok, ya Allah, mayat berulat, keluar benda busuk, keluar ulat kat muka, keluar ulat kat hidung, usung berat kerana pula. Kita takut segala perbuatan yang kita buat nanti menyusahkan kita dalam kubur, menyusahkan kita bila kita hidup dalam kubur, menyusahkan kita bila kita nak mati, ataupun menyusahkan kita ketika kita hidup di dunia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam suratul Lail, kalau kita nak senang hidup tak ada masalah, tuan-tuan nak selesaikan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah masyarakat, masalah hutang, Allah Ta'ala sebut dalam penyelesaiannya ada 3 je. Ada 3 je. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Pelajar tahfiz sambung. Kuatlah sikit. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah Ta'ala kata kalau kita nak hidup senang, buat 3 benda ni. Yang pertama kata Allah, rajin bersedekah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. A'ta ni dalam bahasa kita memberi. Bukankah Nabi Muhammad adalah seorang yang pemurah? Nabi Muhammad sangat pemurah, macam angin yang lalu. Atas kepala kita ada kipas angin. Tepi kanan saya ni ada kipas angin. Cuba tuan-tuan rasa angin tu. Bila angin tu bertiup pada kita, laju je sampai dia. Rasulullah macam itulah pemurahnya. Sebab itu Rasulullah hidupnya tenang, hidupnya seronok. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang susah, walaupun dia pilih cara hidup miskin, tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang menyeronokkan. Yang pertama sekali, kalau kita nak rasa senang, tolonglah jadi seorang yang pemurah. Dan Nabi Muhammad sangat-sangat pemurah. Ada beberapa puak daripada Najd datang ke Madinah. Masa itu Nabi tengah mengajar. Bila Nabi tengah mengajar, Nabi tengok puak-puak Najd ni datang pakai baju hitam. Mereka ni pakai baju yang tidak ada lengan. Dipakainya baju yang betul-betul belah pada tengkuk aja. Kita panggil baju kelawar. Seluar dalam tak pakai, seluar panjang tak pakai, itu sajalah kainnya. Orang susah datang, 5 orang datang ke Madinah nak belajar dengan Nabi. Susah tuan-tuan, sebab tu orang yang pakai baju kelawar ni susah. Kesian no rasa tuan-tuan. Pakailah baju kelawar beruah sampai ke pinggang ni. Itu yang datang orang jual ikan seronok. Ya, orang jual ikan seronok. Menung, dia tak laku pun tak apa, jual je ikan. Sebab dia tahu nanti ramai orang baju kelawar datang beli ikan. Dia sibuk tunjuk itu 2 kilo. Itu 2 kilo. Dia bukan tengok ikan 2 kilo, dia tengok benda lain. Ya, kata dia. Jadi akak-akak ni janganlah pakai baju kelawar ya. Nak pakai pun pakailah baju lain. Tuan-tuan, Nabi bila tengok orang miskin macam itu, Nabi balik ke rumah dia. Nabi cari apa benda yang boleh bantu orang miskin ni. Balik ke rumah Aisyah. Ditanyanya pada Aisyah, "Cah, adakah apa-apa nak sedekah?" Kata Cah, "Mana ada," kata dia. Pergi rumah nak pun tak ada. Pergi rumah sah pun tak ada. Akhirnya balik ke masjid menung Rasulullah. Macam mana nak nolong orang ni? Akhirnya Rasulullah baca khutbah selepas sembahyang Zuhur. Tuan-tuan, bersedekahlah kita, berjihadlah kita. Siapa-siapa yang berjihad, siapa-siapa yang bersedekah, pahalanya paling cepat sampai selepas menyambung silaturahim. Tak sempat habis khutbah, sahabat Nabi balik bawa emas 1 genggam. Sekali lagi yang bawa mari baju, sekali lagi yang bawa mari makanan, bagi pada Rasulullah. Rasulullah panggil orang miskin, bagi sampai habis. Ini sifat pemurah Nabi SAW. Sehinggalah 3 hari Nabi tak makan. Bila Nabi dapat satu makanan elok, Nabi nak suap, datang orang minta makanan. "Ya Rasulullah, saya sudah sehari semalam tak ada makan." Kata Rasulullah, "Ambillah makanan aku." Padahal Nabi 3 hari tak makan. Patut Nabi lagi lah makan. Ini tidak. Dia bagi pada orang. Mana nak ada tuan-tuan? Mana nak ada?
Kita kalau sehari tak makan, elok orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nak jawab salam ke telan dulu? Alam, masuklah, kata dia. Beza tuan-tuan. Ini sifat pemurah, akta yang Nabi Muhammad ada. Yang kedua, nak bagi selamat, nak bagi tenang hidup, jiwa tenang, semua tenang. Wattaqa, kata Allah, jadilah kamu orang yang bertakwa. Apa makna orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ialah orang yang taat kepada Allah. Lantaklah orang nak kata apa pun pada tuan-tuan. Tuan-tuan semayang. Biarlah orang tak suka tuan-tuan. Tuan-tuan taat pada Allah. Saya selalu sebut kepada ahli-ahli politik. Bila sebut pada ahli politik ni, bukan semua orang suka. Kadang-kadang dalam parti sendiri pun tak suka. Tambah parti luar. Supalah kita duduk dalam taman ni, bukan semua orang suka pada kita. Tetapi yang pentingnya, tuan-tuan pegang agama, tuan-tuan ikut agama, Allah tolong tuan-tuan. Manusia belum tentu boleh tolong kita. Tengah dia baik dengan kita, dia sokong kita. Bila dia tak puas hati dengan kita, dia terajang kita, dia tekan kita. Sebab itu kita perlukan bantuan daripada Allah. Bantuan daripada Allah itu akan datang. Yang pertama bila kita rajin sedekah, yang keduanya bila kita rajin bertakwa, rajin taat kepada Allah. Hari ini Tuhan datang, tolong pada kita, bantuan sampai pada kita. Ini tidak, dahlah orang benci semayang tidak juga. Orang tak suka puasa malas juga. Saya telefon satu orang baru ni. Saya kata, macam mana keadaan kamu sekarang, sihat ke? Dia kata, malas saya semayang pun dah jarang dah ustaz. Malas dah saya. Memang Tuhan takkan tolong. Kita nak meniaga, nak maju, tapi sedekah kurang. Kita meniaga, nak untung, tetapi jarang kita sedekah, jarang semayang. Kita berniaga nak hebat, tapi masalah dia, kita tak pernah taat pada Allah. Ada orang yang dah duduk pada tempat yang baik pun tak nak taat lagi. Semalam saya singgah di RNR Tapah. Saya tengok satu orang nak sembahyang elok pakai seluar pendek. Selam berok je. Masuk dalam surau. Bawa kain plekat di ketiak elok masuk nak sembahyang. Habis sembahyang pakai seluar pendek balik. Bukankah kita dah belajar? Di antara orang yang ditolak sembahyangnya ialah orang yang tidak menutup aurat. Walaupun di dalam semayang dia tutup aurat, di luar semayang dia buka aurat dia, Tuhan tetap menolak semayang dia. Tapi masalahnya ustaz, saya tak ada beruban lagi ustaz. Bukan kira beruban, tutup pula aurat. Sayang tuan-tuan, pergi semayang di surau pakai kain pelikat, bila main bola pakai seluar panjang. Akhirnya semayang kita di surau Tuhan reject sebab tidak menutup aurat, sebab tak bertakwa. Sedekahnya bagus. Apa yang tak ada cakap saya bagi. Nak duit saya bagi, nak beras saya bagi, nak apa saya bagi. Tapi sayang dia tidak puasa, Tuhan tak terima sedekah dia. Sebab itu tuan-tuan, selepas memberi a'ta wa taqa, selepas bersedekah, selepas memberi, selepas menderma, mesti taat. Kalau kita hanya menderma, tak taat pada Allah, ditolak sedekah kita. Walaupun sejuta pun kita sedekah. Banyak orang yang dia faham bila dia sedekah tu kira baik dah. Ayat tadi sebut, selepas kamu memberi, selepas kamu sedekah, laksanakan ketakwaan. Tapi ada syarat nombor 3. Jangan tuan-tuan perasan, saya udah sedekah ustaz, saya pun semayang ustaz, Allah tolong saya ustaz. Belum. Nombor 3. Nombor 3-nya apa? Pelajar tahfiz. Cepatlah sikit. Ya Allah. Wasaddaqa bil husna. Syarat nombor 3-nya ialah wasaddaqa bil husna. Hendaklah dia berperangai dengan perangai yang baik, benar, bercakap benar, jangan tipu. Jangan tipu, jangan sombong, jangan bongkak, jangan belagak. Jangan kita maki orang, jangan kasar-kasar dengan orang. Banyak orang dia perasan dia pakai jubah, dia pakai serban, dia baik, tapi dia maki orang. Dengan sebab dia maki orang, Tuhan tak tolong dia. Banyak orang yang perasan bila dia rajin puasa, dia rajin semayang, Tuhan tolong dia. Tetapi kalau dia memfitnah orang,
Wa saddaqa bil husna, tidak ada. Cakapan dia ialah cakapan tipu. Dia tak bercakap benar, Tuhan tak tolong dia juga. Sebab itu bila berlaku sesuatu kepada kita, kita kena tanya, apa salah kita pada orang? Kenapa hidup aku susah? Kenapa Tuhan tak tolong aku? Jenuh berdoa tak dapat-dapat. Kenapa bila berdoa tak makbul? Jawapan dia senang je. Ada tak kita buat zalim pada orang? Ada tak kita fitnah pada orang? Ada tak kita mengata pada orang? Bila itu yang kita buat, Allah takkan tolong kita. Sebab tu kita jangan balas apa yang orang buat pada kita. Orang kata pada kita bodoh. Oi bodoh, alhamdulillah. Jangan balas. Kalau nak balas boleh, bodoh juga. Oi bodoh, kamu lah bodoh. Tak apa, satu sama. Ya, 0-0 seri. Kalau tuan-tuan diam, tuan-tuan dapat pahala. Oi bodoh, diam, pahala tuan-tuan dapat. Tapi kalau tuan-tuan jawab, engkau lah bodoh, satu sama. Tapi kalau tuan-tuan jawab, engkau lah bodoh, bengong, tolol, dia 0, kita pula dosa 1. Jadi pilihlah tuan-tuan, nak yang mana. Kalau kita sentiasa bercakap benar, kalau kita sentiasa akhlak yang bagus, Allah tolong kita. Tuan-tuan tak payah cakap, tak payah tadah tangan, tuan-tuan terdetik je dalam hati, Tuhan hantar bantuan. Fasanu yasiruhu lil yusra. Jangan sekali-kali bohong. Tuan-tuan di sini ahli politik, pemimpin cawangan, pemimpin bahagian, jangan bohong. Sekali tuan-tuan bohong, orang kamboi ahli politik hidup-hidup dengan main-main. Zaman sekarang, zaman rakyat dah cerdik. Tipu sana, tipu sini, tipu kanan, tipu kiri, tak mau. Jangan tipu, sentiasa bercakap benar. Saya bawa kisah bagaimana ahli politik. Bila ahli politik menipu, rakyat tak percaya, walaupun dia cakap benar. Ada 16 orang naik van pergi merayu undi, kempen, jalan malam-malam, kono sana kono sini, driver mengantuk, aksiden, jatuh dalam sawah padi. Tiba-tiba orang datang, satu orang kampung datang uruskan demah. Besoknya orang cari, mana pergi 16 perayu undi ni? Cari polis, cari tak jumpa, jalan, nampak van, bangkai van tu tersadai dalam sawah. Polis tanya pada pakcik tu, pakcik, mana dia penumpang van? Udah mati. Takkan semua mati. Saya udah tanam dah tuan, dah tak ada dah, semua saya tanam dah mati dah. Takkan semua mati. Entahlah, masa saya tanam tu adalah 2-3 orang kata kami hidup lagi, janganlah tanam. Atau pakcik tanam juga. Biasalah orang politik bukan boleh percaya. Mati pun kata hidup lagi, tuan-tuan. Dah dia mentanam hidup-hidup, tuan-tuan. Ini cerita bohong lah. Tapi itulah bandingan dia. Kena sadaqah. Sadaqah maknanya kena benar. Kena benar. Kita suami-suami ni tuan-tuan, isteri boleh terima. Isteri boleh terima suami. Tak segak pun dia boleh terima. Isteri dia tak kisah sangat, walaupun nama dia bukan Aiman. Dia selalu dia tak kisah ni Aiman. Aiman tak kisah. Isteri pun tak kisah dapat pak suami yang tak segak. Berjalan pergi jaya kan nampak isteri dia, nampak suami boroi ke depan. Bila naik motor suami dia, perut suami tu betul-betul tak raga. Bila isteri dia peluk di belakang, tangan tak sampai. Tapi isteri boleh terima suami. Ada suami yang kurui pun isteri boleh terima. Kurui je, naik motor peluk sampai macam tu. Lah nipis, ingat papan rupa suami dia. Isteri tak kisahlah tuan-tuan, segak tak segak, tapi isteri cukup kisah bila suami tipu dia. Bila suami tidak bercakap benar dengan isteri. Cubalah bercakap benar, belajarlah bercakap benar. Bila tuan-tuan bercakap benar, maka Allah tolong tuan-tuan. Allah Ta'ala tengokkan dalam ayat ini, Nabi Muhammad adalah seorang pemurah. Nabi Muhammad adalah seorang yang bercakap benar. Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Yang inilah yang kita nak tiru daripada Nabi. Bila kita tiru Nabi tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan kemenangan pada kita. Tolong bantu kita.
Tetapi bila kita ada 3 benda, bila kita ada 3 benda ni tuan-tuan, Allah takkan tolong kita. Wa amma man bakhila was taghna. Kemudian pelajar tahfiz, wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Siapa-siapa yang bakhil, kedekut ya Ahmad. Ni dia ni tuan-tuan. Siapa-siapa yang kedekut, nak semayang pun kedekut. Bukan kata nak sedekah, kedekut. Nak baca doa iftitah pun kedekut. Kamu semayang kejap benar 2 minit je. Ish, buatnya wajib je. Fatihah dah lah. Iftitah tak baca, tak bayar. Qul huwallah tak bayar, sunat. Zikir-zikir tak bayar, sunat. Allah terima ke? Entahlah. Kalau dia terima, terima. Tak terima, tak apa. Kata dia. Ya Allah, kedekut benar tuan-tuan. Baca Quran pun kedekut. Sehari Qul huwallah je, udahlah kata dia. Baca Quran pun kedekut. Balik duduk lepas semayang dalam surau pun kedekut. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada doa, tak ada wirid, terus balik. Kedekutnya. Banyak orang macam itu. Kedekut sangat-sangat. Tu yang dia balik di rumah dia. Bila balik rumah pukul 11 malam, malam Jumaat pula. Apa? Main tidur. Udah malam ni. Kata poh dia, sabarlah abang, anak tak tidur lagi. Abang pergilah baca Quran ke apa ke. Tu yang dia buai anak. Buai anak, suami ambil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Isteri datang, abang, anak udah tidur. Sadaqallahul azim. Itu je bacanya. Subhanallah, apalah nak jadi tuan-tuan. Berkira benar dengan Tuhan. Itu baru bakhil dalam ibadat. Belum lagi bakhil dalam bab sedekah. Banyak orang boleh berzikir 1000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Makcik sedekah untuk anak yatim. Allah, tak ada duit, kata dia. Ini bakhil. Ya, ini bakhil. Banyak orang boleh semayang sunat. Semayang sunat tak berhenti. Bila kata dia, pakcik tolonglah mangsa kebakaran, oh minta maaf lah, kata dia. Kedekut. Yang keduanya ialah manusia yang wastaghna. Wastaghnanya maknanya dia rasa cukup, dia tak perlukan Tuhan. Saya sihat, saya kaya, saya banyak wang, saya banyak harta, saya banyak kawan. Langsung dia tak pernah doa pada Tuhan. Tak pernah dia sujud lama-lama pada Tuhan. Dia rasa dia kaya. Yang ketiganya, wakadzdzaba bil husna. Dia membenci kebenaran, perangainya buruk, akhlaknya buruk. Maka kata Allah, dimudahkan kepada dia untuk jadi susah. Jadi kalau tuan-tuan di sini susah, masa tak ada suami susah, bila ada suami lagi susah, bila tak ada anak susah, bila ada anak lagi payah, bila tak ada kereta susah, ada kereta lagi payah. Kenapa jadi payah? Cuba cek 3 benda. Mungkin kita bakhil. Mungkin kita ini termasuk orang yang sombong. Mungkin kita ni masuk dalam golongan yang tak suka dengan kebenaran. Berapa banyak orang yang tak suka dengan azan? Berapa banyak orang yang tak suka dengan mengaji? Tuan-tuan ingat mengaji hari ni suka ke? Berapa ramai yang tak suka ni? Dia ni ceramah. Udahlah ceramah, kemah tak cukup, udah panas ni, kata dia. Tuan-tuan, macam mana lah nak buat ni? Agak-agak lah abang, bawa lah kursi main duduk depan ni abang. Siap kat abang kan gelap kan? Oh tak panas. Seronok ya, masya-Allah. Tu wasaddaqa bil husna. Ada orang yang tak suka ceramah-ceramah tuan-tuan. Wa kadzdzaba bil husna, dia tak suka. Apa ceramah-ceramah, tidur lah kata dia. Hari ni cuti, apa ceramah nusun kursi lah apalah. Kena suka lah tuan-tuan. Bila buat program macam ni, kita kena datang. Apa saya boleh bantu? Jumpa Ustaz Zuhair ke, jumpa Cik Zainal ke, apa saya boleh bantu? Bukan kita tanya apa faedah aku dapat. Kadang-kadang kita sibuk tanya, ada makan? Ada aku datang. Yang ni kita tak mau. Kita nak setiap benda yang baik kita tolong. Sebab tu saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad suka 3 orang, benci 3 orang.
Rasulullah suka 3 orang, benci 3 orang. Yang Rasulullah suka ialah orang yang bersedekah. Yang Nabi suka ialah orang yang bersedekah. Dan yang Nabi lagi suka orang miskin yang bersedekah. Yang kedua yang Nabi suka ialah orang yang tidak sombong. Dan Nabi lagi suka kalau orang kaya yang tidak sombong. Tuan-tuan ni yang datang ni semua tak sombong. Walaupun bukan orang Ipoh. Selalunya orang Ipoh je yang tak sombong. Ipoh Mali taklah sombong ya. Tapi tuan-tuan tak sombong, kaya pula, lagi Allah suka. Yang ketiga yang Nabi suka orang yang taat pada Allah, berbuat ibadat. Nabi lagi suka kalau anak muda yang berbuat ibadat. Orang tua buat ibadat Nabi suka, tapi biasalah. Orang tua buat ibadat pergi masjid, biasalah. Nak ke mana lagi? Saya berkepek, berkejadah dia pergi sana. Nak pergi ke mana? KLCC lepak tengok dia tak larat sakit lutut. Maka tempat dia masjid. Tetapi ada anak muda yang datang ke surau, semayang, bersihkan surau, jadi ahli jemaah. Nabi kata, aku pelik dengan anak muda ni. Orang ini lagi Nabi sayang. Yang Nabi benci siapa? Yang Nabi benci ialah orang yang kedekut. Tambah-tambah yang kedekut tu pula orang kaya. Sedangkan orang kaya tu Allah yang bagi rezeki, patut dia pulangkan pada Allah dengan jalan sedekah. Yang kedua yang Nabi benci ialah orang sombong, belagak amat. Lagi Nabi benci kalau yang sombong itu ialah orang semekin. Udahlah semekin, sombong pula. Kita ngajak datang, tak nak datang lah. Tak payah lah, kata dia. Geram no tuan-tuan. Kita ngantor beras pada dia, 2 kampik beras. Beras baginya. Bagilah kereta ke. Ya Allah. Yang bukan-bukan mintanya. Yang ketiga, Nabi benci orang yang buat maksiat. Yang Nabi lagi benci ialah orang tua buat maksiat. Orang tua buat maksiat 70 tahun pun cari pelacur lagi. Lutut pun duk menggeletar. Yang ni yang Nabi benci ni tuan-tuan. Dia kita tak mau tuan-tuan jaga-jagalah. Zaman sekarang ni dia tak kira tua muda. Tua-tua pun kena rogol. Jaga-jagalah makcik. Jangan katalah ustaz, siapa nak dah, tak ada dah. Jangan. Sekarang ni tuan-tuan dia tak kira. Dia tak kira dah. Tu yang berlaku di Kedah tu, makcik yang umur 63 tahun yang dirogol tu. Padahal dia nak pergi motong getah. Pergi orang rogol dia. Tuan-tuan boleh bayang pakaian motong getah tak busuk ke? Getah scrap punya busuk. Kena juga dia. Masuk hospital makcik tu. Wartawan temu ramah di hospital. Makcik, masa kena rogol tu makcik tak melawan ke? Mula-mula melawan lah juga. Lama-lama biarlah. Ini pun masalah tuan-tuan. Dia tuan-tuan dia tak kira dah zaman kita ni. Yang bukan-bukan dah berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang ikut sunnah Nabi. Kita perasan tu sunnah Nabi. Kita perasan berjanggut itu sunnah Nabi, berserban tu sunnah Nabi. Tapi kita tak tahu berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada isteri itu pun sunnah Nabi. Banyak orang pakai jubah, pakai serban, sunnah. Tapi tiap-tiap hari dia tampar isteri dia. Itu bukan sunnah. Nabi Muhammad tidak pernah angkat tangan dia untuk tampar isteri dan anak-anak dia. Itu sunnah. Kita sekarang bukan setakat penampar, penumbuk, peneraja tu. Ditikam simbah asid. Isteri simbah asid, suami simbah asid. Sunnah apa? Sunnah Nabi bukan setakat pakai jubah. Sunnah Nabi juga ialah berwangi-wangian, berminyak wangi. Ini tidak kita tuan-tuan. Berapa ramai orang yang berminyak wangi? Bila nak masuk surau, masuk masjid, masuk majlis, kadang-kadang tidak ada minyak wangi. Angkat takbir ni, pengsan orang sebelah. Bila rukuk, dia sendawa pula. Dorian tuan-tuan.
Ya, bila sujud petai pun bau. Sunnah apa bendanya? Nabi Muhammad bila tidur, tuan-tuan, Ummu Sulaim ambil botol dan kutip peluk Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi tidur tengah hari, macam sekarang lah, abang-abang ni peluk ni. Datang orang ambil peluk Nabi kutip. Pak saya peluk Nabi wangi, nak jadikan minyak wangi. Siapa gamak teringin peluk kita, tuan-tuan? Oh, roti canai gamaknya laku. Nu buat roti canai nu peluh bersimbah ngong pa peluh tu. Tu yang rasa masin elok, tuan-tuan. Peluh ni najis ke makcik? Peluh najis tak? Tak najis. Maknanya kalau kita order roti canai peluh melimpah tu, sah lah makan, dia tak apa. Pulanglah pada tuan-tuan. Dia tak najis. Air liur pun tak najis. Tuan-tuan pergi makan kenduri, orang tak ada gigi. Orang tak ada gigi, makan nasi sambil menyimbang. Air liur pum jatuh dalam kari. Tak apa, bukan air liur tu najis. Tak apa. Ambil sudu, ratakan secukup rasa, insya-Allah. Bukannya najis, cuma terpulang lah. Tuan-tuan beli kicap. Kicap botolnya hitam. Kicap tu pun hitam. Bila tuan-tuan tuang, tak mau turun. Apa botol ni? Tak mau turun. Tuan-tuan pun buka, tapih pelan-pelan. Apa ke benda dalam dia? Rupa-rupanya jari orang, ibu jari ni. Kicap tu boleh pakai lagi tak? Geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak boleh pakai. Yang mana ni? Keedahnya jari ni najis tak? Jari tak najis. Jadi tuan-tuan rasalah. Bau kicap. Okey, rasa kicap. Bau pula, ada bau jari? Tak ada, bau kicap. Okey lah. Rasa tak berubah, bau tak berubah, warna tak berubah, makna boleh pakai lah. Bubur balik kicap dalam botol, tudunglah. Makan ni tak lalu, Ustaz. Jari Bangla mana tu, Ustaz? Kalau agak-agak tak lalu, simpanlah di rumah untuk tetamu datang. Tuan-tuan, apa benda yang Nabi tak ajar pada kita? Apa perkara yang Rasulullah tak ajar pada kita? Setiap satu benda semua Nabi ajar. Bila kita tak belajar, rosak. Hari ini kita sebut memperkasakan ummah, memperkasakan ukhuwah, memantapkan ummah. Ini dia punya tajuk Maulidur Rasul tahun ini. Apa makna ukhuwah? Ukhuwah maknanya ialah kasih sayang. Memperkasakan ukhuwah. Ukhuwah tu je kena jadi kasih sayang. Ada 4 syarat macam mana nak jadikan kita ini mantap ummah, mantap ukhuwah. Yang pertama sekali, mesti ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, macam mana tuan-tuan nak ukhuwah apa? Dia tak tahu hak jiran, dia tak tahu hak masyarakat, dia tak tahu hak itu, hak ini dia tak tahu. Apa akan jadi pada dia kalau dia tidak ada ilmu? Kalau semua orang ada ilmu, senang hidup. Bila manusia tidak ada ilmu, dia akan jadi susah hidup. Nak mantap apa? Di dalam kampung kita ni tuan-tuan, kalau tidak ada ilmu, nak mantap perpaduan apa? Ukhuwah apa? Mandi mayat tak tahu. Bila buat kursus mandi mayat, tak nak datang. Yang datang kursus mandi mayat tu pun bakal-bakal jadi mayat dah pun. Udah tak berapa hari datang, pelan-pelan belajar kursus mandi mayat. Cubalah kita ambil, tuan-tuan, ni ada surau ni. Jadikan surau ni sebagai tempat gedung ilmu. Bila surau kita ada ilmu, bila surau kita gedung ilmu, semua masyarakat akan jadi hebat. Tak ada lagi masalah orang tak reti mandi mayat, mayat tak dikebumikan, kenduri tak datang dan sebagainya. Sebab orang semua sudah ada ilmu. Yang ketiga, yang kedua, syarat untuk menjadi orang memperkasakan ummah. Abang-abang mainlah ke depan ya, abang-abang. InsyaAllah hangat. Haji Syam main depan, Haji Syam main. Kan hitam, kan akak marah. Tapi hitam pun menawan. Minggu lepas saya pergi ceramah di satu tempat. Lepas habis Masjid Ar-Ridwan, saya pergi ceramah satu tempat
nimbang dengan satu penguatkuasa. Dia kata baru ni Happy Valentine tu, hari Valentine, mereka buat operasi. Ditangkapnya 3 negro di projek dengan seorang budak Melayu perempuan. Ya Allah, apa nak jadilah orang kita ni. 3 negronya, dia seorang. Kita laki-laki tengok negro pun takut. Dia perempuan takut, tak takut tidur elok je tuan-tuan. Gotong royong kerja sama elok. Apa yang penting kerja sama. Ya Allah, apa nak jadilah. Kak-kak ni yang mana ada anak dara ni bagi kahwin lah kak. Kita tak tahu apa nak jadi pada bangsa kita, anak kita. Dibuatnya yang bukan-bukan. Jadi yang keduanya ialah untuk memperkasakan umat, dia kena ada ilmu pengetahuan. Bila ada ilmu pengetahuan baru jadi hebat. Yang ketiganya untuk memperkasakan umat, dia mesti mempunyai kepada kita kasih sayang. Bila ada perasaan kasih, bila ada perasaan sayang, barulah datang persaudaraan. Ini tidak. Banyak perkataan biarkan, banyak perkataan lantak. Dengar ceritanya dia sakit je, biarkan dia rasa. Lantak dia, padan muka dia. Bila nak jadi hebat masyarakat kita ni? Kita tidak pernah membayangkan bahawa kita ini adalah satu, kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah orang beriman yang bersaudara. Tuan-tuan, ditanya kepada Imam Malik. Orang tanya kepada Imam Malik, tuan, orang yang beriman ni boleh jadi kedekut tak? Kata dia, boleh jadi kedekut. Semayang rajin, puasa rajin, kedekut. Tuan, orang yang rajin semayang ni, orang yang beriman, orang yang beriman ni boleh jadi dia sombong ke? Jawab dia, boleh jadi sombong. Kemudian ditanya pula, tuan, orang yang beriman ni dia boleh jadi penipu ke? Jawab tu Imam, orang yang beriman takkan jadi penipu. Nampak tak tuan-tuan? Siapa-siapa di kalangan kita yang menipu bukan orang beriman. Orang beriman boleh jadi kedekut. Boleh dia pergi umrah, dia rajin. Tapi sedekah dia kedekut. Pergi umrah tiap-tiap tahun, tapi sedekah dia kedekut. Boleh jadi. Orang yang beriman boleh jadi dia sombong. Dia rasa dia baik, dia ahli surah, dia ahli masjid. Dia bangga dengan orang. Mana orang yang bukan masjid, kalau buat kenduri dia tak nak datang, dia sombong. Tetapi kalau orang yang beriman, dia takkan menipu. Menipu bukan sifat orang beriman. Jadi tuan-tuan, di sini yang saya sebutkan tadi, wasaddaqa bil husna. Cuba tuan-tuan tengok Imam Hanafi. Imam Hanafi pun macam kita juga tuan-tuan, sakit lutut. Sakit lutut, mengajar lama-lama duduk bersila, sakit lutut. Tiba-tiba dia pun menyandar dekat dinding, dilunjurkan kaki, urut lutut dia, urut paha dia, lenguh mengajar. Tiba-tiba datang satu orang pakai jubah lawa, pakai igal yang lawa, segak dia dengan jambang yang cantik, igal yang cantik, serban yang cantik, jubah yang lembut. Imam Malik bila tengok orang macam ni datang, dia pun duduk bersila balik. Dia tak nak lunjur, sebab tak hormat pada orang melunjurkan kaki. Tuan-tuan tahu laki-laki ni tanya apa pada dia? Laki-laki ni tanya, tuan, semayang maghrib tu bila? Soalan dia. Kata Imam Malik, semayang maghrib tu bila matahari dah tenggelam, itu maghrib lah. Dia kata, tuan, kalau matahari tak tenggelam-tenggelam, semayang maghrib tu bila? Maka Imam Malik pun, dia kata, sampailah masa aku untuk lunjur balik. Tadi dia bersila sebab dia hormat orang tu pakai hebat. Tapi tengok soalannya bodoh, dia lunjur balik. Eloklah aku nak lunjur balik. Rupanya tak sihat tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan? Yang saya nak sebut ialah, bila kita berpakaian yang elok-elok, sebenarnya orang akan hormat kita sebanyak 70%.
Bila tuan-tuan jaga penampilan tuan-tuan, 70% orang dah agak dah tuan-tuan ni bagus. Sebab tu hari ni saya pakai lain sikit. Semalam saya forum, seorang buat dek saya, seorang pun tak layan, elok saya berjalan. Penyambut tetamu membagi buku atau cara yang tak ada bunga, elok datang. Menung saya ni, dia memang tak cam Ustaz Kazim, selalu berserupan. Bila dia kata Ustaz Kazim dah ada, mana dia? Tu dia baru datang AJK penyambut, tak kenal saya, lain rupa ni. Pak saya apa? 70% orang akan beranggapan. Kalau tuan-tuan selekeh, begitulah pandangan orang. Tuan-tuan ni selekeh dalam hati. Macamlah kita masuk dalam kereta orang, tengok kulit kacang, kulit koci, botol mineral, Pampers pun ada dalam kereta. Bila dia numpang kereta kita, apa yang dia faham kita? Dia faham kita adalah pengotor. Bila kereta kita bersih, wangi yang dia masuk dalam kereta kita, agak-agak dia makan kucing, dia berani buang tak? Dia tak berani buang. Kalau kereta tuan-tuan kotor dengan koci, dengan kulit kacang, dengan air kotak, semuanya ada di lantai kereta, dia makan kacang, dia pun buang kacang. Sebab itu kalau kita nak tunjukkan manusia yang hebat, kita kena mulakan kita dulu. Nama inilah yang dipanggil sebagai akhlak. Nak memperkasakan ummah yang keempat, dia kena ada akhlak. Dan akhlak inilah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan akhlak. Tapi masalah kita sekarang tuan-tuan, akhlak di mana? Masa tak pernah tepat. Masa tak pernah tepat. Akhlak apa? Janji tak pernahnya betul. Akhlak apa? Kemudian suka kita ini tunjukkan kekuatan kita, kehebatan kita. Marah je kerja dia. Sedangkan Nabi dah pesan la taghdab 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang yang marah, dia tak akan dapat menyelesaikan masalah. Berakhlaklah macam akhlak Rasulullah. Mana ada Rasulullah marah? Melainkan dalam bab agama. Isteri dia pecahkan pinggan, Nabi tak marah. Khadam dia lambatkan cari air, dia tak marah. Urusan dunia Nabi tak marah. Yang Nabi marah, yang Nabi tegur urusan agama. Kita sekarang ni terlalu banyak marah. Kereta bercala pun marah. Sedangkan kereta bercala boleh dicat. Pinggan, cawan, gelas pecah, kita marah. Sedangkan kita boleh ambil pinggan, gelas plastik lepas ini. Kasut hilang di surau pun marah. Tak nak datang dah surau sebab kasut hilang. Lain kali kalau tak nak kasut hilang, pergilah surau dengan kaki ayam. Kompom tak hilang kasut. Apa yang susah je tuan-tuan? Tak ada susah. Jangan marah. Akhlak Nabi jangan marah. Tuan-tuan tahu tak kucing tu? Kucing di rumah tuan-tuan, kadang-kadang yang jadi mangsa ialah kucing. Bos bergaduh dengan isteri, datang ke pejabat, kerani belum siap surat. Bos tanya kerani, surat mana? Belum siap tuan. Kenapa tak siap? Gaji buta, malas. Bos marah kerani. Kamu siapkan surat ni, hantar pada dia cepat. Ketua unit kerani pun bengar je, tak surat, hantar. Dia lemparnya atas meja ketua unit. Apa lempar-lempar ni? Tak ada beradab ke? Diamlah. Bising pula. Ketua unit pula marah. Oi, sombong betul, belagak pula. Dia pun baca surat. Oh, arahan daripada bos pada budak di bawah. Dia pun panggil pekerja dia ni, arahan bos, suruh kamu buat sana. Encik, saya nak cuti cik. Cuti bola otak kamu. Nampak tuan-tuan? Bos marah kerani, kerani marah ketua unit, ketua unit marah budak bawah dia. Tak ada cuti, kerjakan siap. Dah kena marah pula. Yang budak tadi pun balik ke rumah pun marah juga. Balik-balik dia hempahnya helmet tu, tak guna punya. Orang nak cuti tak dapat. Anak kecil datang, ayah, diamlah. Ayah belah otak kamu. Anak yang kena marah. Anak pergi teriak dalam bilik.
Ayah marah. Kucing datang tumpuk miau, duk serendek dekat kaki anak tu. Kucing tu kena siapa pilih no. Orang kena marah, mari pula. Tak pasal-pasal kucing tu kena. Daripada bos yang jadi pemarah, yang jadi mangsa apa? Kucing jadi mangsa. Tak pasal kena pusing, kena sepak 4 kali kucing kena. Cubalah tuan-tuan jangan marah. Jangan marah. Bila balik rumah, isteri tak bancuh air, apa susah? Bancuh sendiri. Susah ke bancuh? Tak susah. Air tak ada apa, ya Allah, lupalah bang. Tak teringat abang ada. Astaghfirullahalazim. Punya macam tak wujud suami tu. Apa susah? Pergilah bancuh sendiri. Minumlah, bismillah. Nasi ada apa? Tak ada nasi abang. Apa ni letih lah bang. Okey, kita makan di luar. Kita makan di KL. Kak Leha, KL pun. Jom. Kan senang. Senang nak hidup. Senang. Apa susah? Senangnya hidup. Kamu tak sereka baju abang apa? Apa nak pergi ceramah maulud Ustaz Kazim ni? Kamu tak iron ke? Ya Allah abang, terlupa iron sendiri. Apa susah? Pakai baju Melayu, tuan-tuan perlu iron daripada pusat ke atas je. Poket 2 di bawah jangan iron. Sebab tak nampak pun di sebalik samping. Bila nak sereka seluar, jangan sereka bahagian punggung dan paha, bahagian petih je. Senang nak hidup. Senang benar tuan-tuan. Kamu tak ada iron baju abang. Tak apa, susah apa? Pah, marilah tidur. Pah, udah malam. Abang tidurlah dulu. Okey, senang tak? Senang. Tahun depan nikah lagi seorang. Tak apa, susah apa? Senangnya hidup. Apa je susahnya hidup? Jangan marah aja tuan-tuan. Pesan Nabi pada kita berakhlak. Masalah kita tak berakhlak. Bila kita tak berakhlak, malaikat tak doa kita, bumi tak doa kita, burung-burung tak doa kita. Mana-mana orang yang berakhlak, isteri yang taat kepada suami dia, burung yang terbang di langit, minta ampun pada Allah, rahmatkanlah perempuan ini ya Allah, dia taat pada suami dia. Bila dia lalu dekat sungai, dia lalu dekat kolam tasik laut, ikan dalam lautan, doa pada orang perempuan. Istimewa tuan-tuan. Istimewa tu orang berakhlak. Malaikat suka, binatang suka, bumi suka. Sehinggalah bila kita pijak bumi ni, bumi kata pada Allah Ta'ala, bilalah aku nak jumpa ni, bilalah orang ni nak masuk dalam badan aku nak peluk dia macam pengantin, aku nak buai dia, nak belai dia macam malam yang pertama bagi pengantin. Tak ada siapa ganggu dia, macam budak yang disusukan oleh ibunya. Ini asas tuan-tuan, akhlak. Nabi datang menyempurnakan akhlak. Jadi 4 faktor ini mesti ada untuk kita menjadi kuat umat kita. Ilmu pengetahuan, ketakwaan, kasih sayang dan akhlak. 4 benda ni kena wujudkan. Saya minta pada surau ni 4 benda ni kena ada. Yang pertama, banyakkan majlis ilmu. Yang kedua, banyakkan program-program ketakwaan. Yang ketiga, banyakkan program-program menyemai kasih sayang. Yang keempatnya, banyakkan program-program yang membentuk akhlak dan jati diri. Barulah masyarakat di sini akan jadi kuat, ukhuwahnya jadi mantap. Tetapi kalau 4 benda ini tidak ada tuan-tuan, hancur. Dia akan datang sifat mementingkan diri sendiri. Bila datang sifat penting diri sendiri, putus silaturahim. Bila putus silaturahim, barakah diangkat. Barakah diangkat, rahmat tidak sampai. Sebaliknya tuan-tuan akan duduk dalam keadaan kepanasan di kawasan ini. Panah dengan jiran, panah dengan kerena, panah dengan curi. Berapa banyak dah hari ni taman terpaksa upah Nepal untuk buat, jadi jaga. Kena jagalah, RM20 sebulan, kumpulkan kolek ramai-ramai, upah warga asing, upah pengawal jaga. Terpaksa lah, sebab kita tinggal di kawasan yang panas. Bukan panah cahaya matahari, panah dengan kecurian, panas dengan itu, panas dengan ini. Itu menandakan bahawa rahmat tak sampai. Bila rahmat tak sampai, kepanasan akan masuk dalam rumah, sabar sudah hilang.
Bila sabar sudah hilang, cerai banyak berlaku, pergaduhan banyak berlaku, paling hebat pembunuhan keluarga akan berlaku. Mana pernah kita dengar dulu-dulu anak potong kepala bapa dia? Hari ni dah berlaku dah. Mana kita pernah dengar dulu orang tikam mak dia bertubi-tubi, 19 tikaman pada mayat mak dia, anak tikam sendiri. Kita tak pernah dengar dulu-dulu suami pijak perut isteri yang mengandung. Dipijaknya perut dia, Masya Allah, sampai hati tu. Sebab ini dia ni, pasal panas. Kenapa panas? 4 perkara ini tidak wujud dalam masyarakat. Bila 4 perkara ini tidak wujud, ilmu tak wujud, akhlak tak wujud, kasih sayang tak wujud, ketakwaan tidak dibentuk, rosak. Saya kata pada pengurus Felda wilayah semalam, pengurus Felda wilayah wajib menjadikan seluruh gugusan Felda insan-insan yang bertakwa. Pengurus Felda wajib menjadikan peneroka wati dan anak peneroka orang yang bertakwa kepada Allah. Pengurusi masjid mesti menjalankan tugas menjadikan masjid adalah tempat melahirkan insan bertakwa. Pengurusi wanita mesti menjadikan wanita-wanitanya orang yang taat kepada Allah. Ustaz-ustaz sekolah agama rakyat pastikan anak-anak murid yang belajar di sekolah agama rakyat anak-anak murid yang taat kepada Allah. Yang ni yang kita nak lahirkan daripada Maulid Rasul. Masing-masing buat kerja. Ini kadang-kadang masjid dia pegang, majlis ilmu tak buat. Kadang-kadang dia pegang ketua wanita, tetapi program kerohanian untuk wanita dia tak buat. Kadang-kadang dia pegang kepimpinan masyarakat, tapi kepimpinan masyarakatnya dibiarkan berada dalam keadaan jahil agama. Bila nak jadi baik, akhirnya orang tak sabar. Yang paling kecil sekali kita sebagai suami. Jadikan 4 benda ni sebagai asas untuk memantapkan keluarga kita. InsyaAllah elok. Kita akan dapat anak yang sabar, anak yang tenang, anak yang elok. Kalau semua orang macam ni, tenang tuan-tuan. Tapi kalau semua orang tak berkisah 4 benda yang saya sebut, jadi payah. Merungut tak habis-habis. Ada tak puas hati. Tuan-tuan jadilah nurse yang baik, yang menenangkan orang. Macam makcik yang beranak tu, akak yang bersalin tu. Dia keluar pada ambulans, bersalin atas troli depan orang ramai. Bila masuk dalam bilik, dah clear, dah cuci, semua menangis dia. Malulah kau beranak depan orang ramai, malu. Tak nyempat-nyempat beranaknya. Malu, kata akak. Nurse kata, sabarlah kak, yang tu lepas lagi malu. Beranak depan pintu pagar hospital, lagi ramai orang tengok kak. Yang tu lepas tu pun kak lah juga, kata. Udah 2 kali dah, kata ni. Sabarlah, nak buat macam mana? Tuhan dah takdir begitu. Subhanallah. Macam, iya ke ustaz cerita ustaz? Entah lah. Saya cerita je lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak makan bukit berapa ni Ustaz Zuhair? Ha? Boleh lah Ustaz Zuhair, kita boleh makan nak caterer pun dah siap dah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita ambil keputusan kita. Bila kita mari majlis maulud, kalau ada orang kata bid'ah, lantak dia lah tuan-tuan. Bahasa kitanya, lantak lah dia. Kamu tak nak datang maulud, lantak lah. Kami nak selawat pada Nabi. Apa salahnya maulud? Apa salah tuan-tuan maulud ni? Bid'ah di mana? Ada bercampur laki-laki perempuan. Ada tuan-tuan duduk atas ribu laki-laki ada. Elok duduk atas ribu anak dara. Sallallahu, ada tuan-tuan. Orang laki-laki di sini, mula-mula depan tu panas, duduk depan. Orang perempuan di sini, laki-laki belakang, tak ada campur-campur. Ada datang sini pakai skirt, tak ada. Ada datang sini bawa arak minum, tak ada. Jadi apa masalah dengan mauludnya? Datang belajar hadis Nabi, datang belajar Quran, datang kita untuk eratkan silaturahim, datang untuk selawat. Selawat Allah suruh. Tu nasi bertimbun tu, siapa suruh bagi makan tu? Allah suruh bagi makan. Nabi suruh bagi makan. Mimma razaqnahum yunfiqun. Salah ke?
Kita datang maulud Nabi menuntut ilmu. Siapa yang suruh tuntut ilmu? Nabi. Talabul ilm faridatun. Kita datang belajar sini mengeratkan silaturahim. Siapa yang suruh mengeratkan silaturahim? Kan Nabi, kan Quran. Jadi di mana salah? Jadi tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Nanti balik rumah, tukarlah lagu-lagu yang tak beredar tu, tukar lagu selawat pada Nabi. Berlambak-lambak lagu ni. Hafallah tuan-tuan. Yang mana ada cucu sambil buaikan cucu, selawat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik. Yang mana ada anak, buaikan anak. Buai anak lagu yang baik-baik. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Kan faedah pada anak tu. Baik, cukup sekadar itu saya minta